Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pia Faris dari Lahazan Education ataupun dikenali sebagai Cikgu Faris. Okey, so di Lahazan Education saya merupakan ketua unit Bahasa Melayu Lahazan Education. Okey, so hari ini kita dalam sesi live ni para pelajar semua dah ready. Hari ini kita punya perkongsian untuk pelajar-pelajar yang berumur tahun 4 hingga 6. Ataupun kita boleh katakan golongan UPSR dah. Okay. So, hari ni kita nak bincangkan ataupun saya nak share dengan you all semua mengenai topik pembinaan ayat. Okay, topik pembinaan ayat ni memang confirm akan ada dalam peperiksaan kamu. Yang mana yang UPSR tahun ni, calon-calon UPSR tahun ni akan ada lah soalan pembinaan ayat ni. Okay. So, basically sebelum kita pergi tengok deep apa itu pembinaan ayat, okay, macam mana, apa yang nak kena buat dan sebagainya. Okey, sekarang ni kamu kena tahu dulu bina ayat ni soalan dekat kata satu ataupun kata dua. Kata satu ataupun kata dua. Okey, so actually sila jawab dekat dalam ruangan macam komen tu. Okey, so actually dekat bahagian kertas dua. Okey, the first kali kalau kamu dapat kata dua nanti, the first kali latihan bina ayat ataupun kelatihan lah soalan pasal bina ayat. Okey, untuk bina ayat ni dia menyumbangkan sebanyak 10 markah. Banyak guys, memang banyak. Okey, 10 markah. Okey. So, untuk 10 markah ni, okey, pelajar paling sikit lah, paling limit lah untuk dapat untuk 10 markah ni hanyalah tak kurang daripada 8. Okey, so kalau katalah bawah daripada 8 markah kamu, contoh katakan 6/10, 4/10, that means dia tak sesuai lah untuk dapat A untuk bahasa Melayu. So, dia paling sikit markah kamu boleh dapat 8/10. Okay, so mari kita tengok. Baiklah. Sebelum kita membina ayat ataupun sebelum kita nak tulis, nak jawab soalan bina ayat tu, okay, first thing first, kamu kena tahu apakah undang-undang ataupun peraturan dia, guideline dia untuk kita bina ayat. Okay, macam yang kat depan ni saya ada sediakan kat kamu 7 step actually, 7 step untuk kamu bila bina ayat tu nak pastikan kamu punya ayat tu full marks. Okay, so actually 10 markah tu, okay, kamu kena buat sebanyak 5 ayat. Okay, so 5 ayat kamu kena buat untuk dapatkan jadi 10 markah. Okay, so mari kita lihat yang pertama. Okay, yang pertama saya katakan mula dengan huruf besar. Okay, mula dengan huruf besar. So bila mula dengan huruf besar ni macam mana? Okay, of course lah, macam kita buat mana-mana karangan ke, kalau kita mula nak menulis ke, of course dia punya rules dia dah starting dia mesti huruf besar. Okay, so yang dekat sini nombor 1 ni pun saya kena highlightkan sebab ramai di antara kamu ataupun mereka-mereka yang di luar sana mempunyai dia terlampau anggap remeh benda ni. So mereka terlupa pasal benda ni dan diorang buat mula dengan huruf kecil. Itu bahaya kan. So bila mula dengan huruf kecil ni automatik akan hilang markah. Kalau kata satu ayat itu 2 markah, mungkin disebabkan mulakan dengan huruf kecil ni, kamu dapat 1 je untuk ayat kamu. Okay, so mula dengan huruf besar sebenarnya. Okay, so kepada mereka yang sedang menonton ni, boleh tulis sebenarnya catat beberapa nota untuk peraturan ni. Okay, so yang pertama ni mula dengan huruf besar, jangan mula dengan huruf kecil. Okay, so dekat sini dia tak ada kena mengena sangat ataupun tak melibatkan mengenai kata nama am ke, kata nama khas ke, tak kisah. Kalau nak mula dengan ayat, kata nama am atau kata nama khas, dua-dua kita start dengan huruf besar. Boleh faham Okay, itu rules yang pertama. Okay, yang kedua, pelajar perlu tahu bila dah siap buat ayat tu, okay, bila dah lengkap satu ayat tu, mesti ada nota. Mesti ada nota. Kalau apa, bahasa kita panggil titik. Mesti ada titik ataupun nota dekat hujung ayat tu. Okay, kalau tak ada apa jadi? Kalau tak ada, dia ibaratkan ayat pertama kamu tu dengan ayat kedua tu bersambung. Kalau tak ada nota. Okay, so nota ni pun isu dia satu lagi pelajar selalu lupa lah, okay, mengenai nota ni. Okay, satu lagi ialah pelajar buat nota tapi besar lagi tak hidung dia. Okay, contoh, okay, tak nampak sangat, okay, besar lagi tak lalat dia. Right, so nota tu biar buat jelas, tapi janganlah betul-betul tak nampak sangat kan, dia pergi buat yang nota bukan yang tebal lagi besar ibu jari. Okay, tak payah. Nota tu biar jelas, nota tu, okay, jangan kadang-kadang kita buat bina ayat tu menjawab soalan tu guna pensel, kita panggil apa, pensel tekan, pensel mechanical kan. Okay, kadang-kadang matanya tu kecil, so bila kamu ni titik sekali, dia ada lah kesan tapi kecil sangat. So kena betul-betul buat nampak nota tu.
Baik. So, macam saya katakan, kalau tak ada nokta ni diibaratkan ayat pertama dengan ayat kedua kamu tu disambungkan. Okey. So, itu yang kedua. Boleh set nokta juga everybody. Okey. Yang ketiga, pelajar kena tahu tak ada kesalahan ejaan. Okey, tiada kesalahan ejaan. Ayat dah sedap, ayat dah betul dan sebagainya. Tiba-tiba salah eja pula. Okey, salah eja ni macam mana? Okey, cikgu explain Ada 3 pecahan. Okey, ada 3 pecahan everybody. Ada 3 pecahan mengenai kesalahan ejaan ni. First, macam mana kita nak tahu tu salah eja ke tidak? First macam kita tahulah, kesalahan ejaan ni memang dia salah eja. Sepatutnya ejaan kereta. Okey, dia eja dengan hujung dia A kan? Tapi kereta dia eja E hujung dia. So itu merupakan kesalahan ejaan. Yang kedua, kesalahan ejaan ni juga kalau sepatutnya perkataan tu kita eja rapat tapi dia eja jarak. Sepatutnya perkataan tu jarak, dia eja rapat. Itu pun merupakan kategori kesalahan ejaan. Okey. So, yang ketiga pula, kesalahan ejaan ni macam mana? Huruf besar atau huruf kecil. Ini bukan kita cerita macam nombor 1 dia. Nombor 1 dia mula-mula kan. Okey, yang nombor 3 ni ialah huruf besar atau kecil dari segi kata nama am, kata nama khas. Okey, kalau katalah nama orang. Mungkin nama orang dia buat huruf kecil. Itu merupakan kesalahan ejaan. Okey, so rata-rata untuk 3 jenis kesalahan ni yang selalu pelajar buat silap ialah kesalahan ejaan yang ejaan tu lah. Jadi salah eja. Okey, dia tak ada sangat isu untuk huruf besar huruf kecil. Huruf besar huruf kecil ada tapi tak berapa ramai lah. Yang sepanjang saya observe ataupun perhatikan, pelajar tak ada sangat lah. Okey, yang selalu crucialnya kalau salah eja. Contoh television, perkataan-perkataan macam tu, television, perkataan-perkataan yang sama macam bahasa Inggeris, bahasa pinjaman. Selalu pelajar ada masalah kat situ. Baik, itu yang ketiga. Okey, yang keempat, tiada kesalahan tata bahasa sebenarnya. Okey, so boleh tulis juga sambil-sambil itu kepada yang mau masuk mungkin pelajar-pelajar. Okey, boleh ambil nota ni peraturan mengenai binayat. Okey, so nombor 4 ni ialah tak ada kesalahan tata bahasa. Kita tak ada kesalahan tata bahasa. Maksudnya apa? Penggunaan dari dengan daripada, tahu beza. Okey, penggunaan pada dan kepada, antara, di antara. Macam itu punya tata bahasa. Okey, kena betul. Okey, selalunya pelajar yang buat silap kata pemberi. Kata pemberi tu apa? Ialah, adalah. Okey, satu lagi pelajar selalu buat silap mengenai penggunaan dari dengan daripada, kata sendi. Okey, and then antara, di antara. Macam semalam. Okey, macam semalam saya baru lepas ada kelas mentoring dengan pelajar-pelajar tahun 6 saya. Ada di antara mereka ada yang masih lagi keliru antara dan di antara. Bila buat ayat, mereka guna kesalahan tu. Itu boleh dikategorikan sebagai kesalahan yang keempat, iaitu kesalahan tata bahasa. Okey, so saya ingatkan sekali lagi, markah untuk satu ayat hanyalah 2. Okey, hanyalah 2 markah. So bila kamu buat, bayangkan satu kesilapan pun boleh buatkan orang tu dapat 1 markah aja. Okey, kalau katalah banyak, berapa banyak pula kena tolak. So jangan merugikan markah anda dan jangan buang markah. Okey. Lepas tu nombor 5, pelajar punya ayat kena tahu ada subjek, ada predikat, ada pelaku dan apa yang dilakukan. Okey, dia actually kepada untuk pengetahuan pelajar semua, okey. Maksud ayat tu sendiri, okey, maksud ayat tu apa? Ayat tu ialah subjek dan predikat sekalian. Jadi dah sebuah ayat. Okey, so bila kamu ada subjek, katakanlah ayat kamu ada subjek je. Kita tak panggil tu ayat. So of course salah. Ada predikat saja. Apa yang dibuat saja. Tak ada subjeknya, tak ada pelakunya, pun salah juga. Okey. So sebelum kita teruskan, saya nak share sikit maklumat tambahan mengenai bina ayat ni. Okey. Bina ayat ni dia boleh keluar dalam bentuk gambar. Satu, okey, gambar boleh, peta minda pun boleh. Okey. Kalau gambar pula, jenis dia pun banyak. Ada gambar yang satu gambar tu ada macam-macam apa? Ada macam-macam aktiviti dalam tu, dalam satu gambar. Okey. Ada juga gambar yang dipecah-pecah kan. Okey, satu ni dia ambil gambar ni je, gambar contoh mak tengah memotong sayur. Okey, gambar. Gambar yang kedua, gambar ayah tengah cuci kereta. Okey, gambar yang ketiga nampak atuk tengah menyapu daun. Okey, itu contoh. Dia boleh keluar banyak jenis. Kalau tanya saya, untuk apa yang susah ataupun dekat mana yang mencabar sedikit, dia bukan susah lah, dia mencabar sedikit sebenarnya.
dekat bahagian bina ayat gambar yang dia pecah-pecah kan. Dia dah spesifikkan. Itu je sebenarnya. Dan juga peta minda. Okay, so tapi tak apa. Apa yang kamu kena tahu ialah ayat kamu macam berbalik kepada poin kita yang nombor 5 tadi, mempunyai subjek dengan predikat sebenarnya. Okay, mempunyai subjek dan predikat. Kena ada dua-dua ni. Kalau tidak, tak lengkaplah ayat kamu. Baik. Yang keenam, peraturan yang keenam pula, pelajar kena tahu apa? Okey, dulu ataupun ada mungkin ada pelajar yang tahun 4. Okey. Pelajar-pelajar tahun 4, anda masih lagi dibenarkan untuk membuat ayat tu isi tersurat saja. Faham tak maksud isi tersurat tu apa? Okey. Isi tersurat dengan isi tersirat ni, okey, sebelum saya terangkan saya habiskan dulu. Okey. So untuk pelajar tahun 4, isi tersurat ni masih lagi dibenarkan untuk ayat kamu. Tapi kepada mereka yang di luar sana sedang menonton, yang sudah tahun 5, yang sudah tahun 6, okey, ayat kamu tidak lagi boleh sekadar ada tersurat saja. Dia mesti ada elemen tersirat. Apa tu elemen tersirat? Okey, sekejap lagi kita pergi. Okey, saya terangkan dulu. Jadi kita akan pergi tersurat dan tersirat. Okey. So basically apa roughly lah, sikit lah pasal tersurat dan tersirat. Tersurat ni basically apa yang dia bagi dalam gambar, itulah yang kamu bina ayat. Itu tersurat saja. That means ayat kamu hanya ada elemen tersurat. Kalau elemen yang ada tersirat pula macam mana? Dia bagi tahu sebab. Jadi kita kena tengok. Dia bagi tahu sebab perbuatan. Kalau kata emak dia tu sedang memasak, katakanlah emak dia sedang memasak. Okey, kalau kamu just buat ibu sedang memasak di dapur. Okey, ayat itu tak ada isi tersirat ataupun tak ada elemen tersirat dekat situ. Sebab kamu tak bagi tahu sebab kenapa mak dia masak. Jadi kita akan tahu. Tapi itulah basically-nya. Okey. So, seterusnya, jelas sekali peraturan yang kamu kena tahu ialah yang ketujuh ni. Kalau satu perbuatan satu ayat saja. Contoh gambar atuk tengah buang sampah, katakanlah Okey. So ada satu lagi gambar ayah tengah cuci kereta. Jangan kamu gabungkan sekali. Atuk sedang membuang sampah manakala ayah sedang mencuci kereta. Okey. So itulah dia. Jangan sekalikan dua perbuatan dalam satu ayat. Satu ayat saja kamu kena buat. Dia akan sediakan ruangan dekat bawah tu nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5. Dia dah siap buat dah. Okey, kalau tak siap buat pun kamu kena tahu ni. 1, 2, 3, 4, 5. Satu ayat, satu saja. Satu ruangan tu, satu ayat saja. Jangan buat lebih. Baik. Okey. So, sebenarnya saya nak tambah satu lagi. Okey. Ada yang ke-8 sebenarnya. Yang ke-8 ialah okey. Tiada apa? Tiada lagi kilungmu, bukan? Itu left-handed. Tiada penanda. Penanda wacana, betul. Penanda wacana. Okay, penanda wacana mungkin ada kat sini yang sedang menonton ni, geng-geng kita. Mungkin first time lah dengar penanda wacana ataupun mungkin majoriti yang kat luar ni dah biasa dengar dah penanda wacana. Contoh penanda wacana ni contoh yang biasa kamu dengar mesti pernah dengar ni. Selepas itu, seterusnya, okey, hal ini dikatakan demikian kerana, hal ini kerana kononnya, contoh. Okey. So, itu inilah beberapa contoh penanda wacana. Penanda wacana ni kena ingat kita guna dia selalunya banyaknya dekat karangan lah. Okey, selalunya kat karangan kita guna penanda sebab kita nak nampakkan ada kesambungan, kesinambungan daripada perenggan pertama dengan perenggan kedua. Ada continuous dia. Okey. So, tapi dekat ayat berbeza, tak boleh letak. So, jangan ada di antara kamu yang mula ayat dengan seterusnya, selepas itu. Okay, jangan ada yang macam itu. Boleh? Baik. So, tiada penanda wacana. Tadi saya nak katakan nak go through kan apa tu isi tersurat, apa isi tersirat, betul? Okey. So, sebelum saya teruskan, ada yang tengah menyalin ke? Saya tunggu sekejap. Okey, ada 8 sebenarnya peraturan yang kamu kena follow untuk membina ayat. Okey. So, saya tunggu kamu dalam seminit sampai tu. Okey. Kepada untuk anda menyalin nota di hadapan ni. Okey. Sambil-sambil kawan-kawan kita nak salin tu, saya nak tanya yang sedang menonton ni. Dah makan malam belum? Dah pukul 8 lebih dah ni. Alright. So, harapnya dah solat maghrib. Kita dah nak isyak dah pun sebenarnya. Okay, so kepada mereka yang belum solat maghrib, sila solat maghrib. Alright. So, berdasarkan bila kita
tahu, bila para pelajar semua tahu macam mana nak bina ayat, apa pantang larang yang perlu ikut untuk dapat 10 markah. So, kamu akan berhati-hati. Kadang-kadang pelajar dekat luar sana, okey, mereka bila katakan ambil remeh sangat bina ayat ni sebab senang kan. Ada di antara mereka menganggap bina ayat ni senang. Padahal mereka tak tahu ada beberapa peraturan yang sebenarnya yang kamu tahu hari ni, okey, yang kena follow untuk dapat 10 markah. Kalau tidak, salah satu dilanggar, 1 hingga 8 ni, salah satu kamu buat, dia akan menjejaskan markah kamu, for sure. Okey, boleh faham Okay, sambil-sambil tu, admin kita ada berapa lama lagi? Okey, sebenarnya apa nama live kita hari ni lupa nak beritahu kan. Okey, hari ni kita tak buat 3 hari. Selalunya kita akan di live di YouTube, Facebook dan Instagram ni, kita akan live selama setengah jam je. Okay, mungkin sebelum ni ada yang pernah mengikuti live Dahsyat Education dekat YouTube, mungkin dekat Facebook. Okay, kita akan live daripada kelas ke. Okay, kali ni kita tak. Kita buat satu segmen khas untuk kita ngajar ataupun kita dedahkan teknik-teknik ni kepada anda semua secara live. Right? So admin sebenarnya kita ada berapa masa lagi? 5 minit je. Okay, good job. Dah salin Saya ingat dah salin Alright, mari kita teruskan. Sekejap. Okay, mari kita teruskan. Tadi kita nak pergi tengok dekat isi tersurat. Dengan isi tersurat pula. Okay, so isi tersurat dengan isi tersurat ni perlu kuasai betul-betul. Especially pelajar tahun 5 dengan tahun 6. Tahun 6 tak lagi. Cara-cara UPS lah. Ataupun yang tahun 4 dia ingin ingin praktis pun bagus juga. Okey, cumanya macam saya kata tahun 4 anda dimaafkan lagi kalau tak ada elemen tersurat dan tersirat ni. Tapi tahun 5 dan tahun 6 perlu ada. Okey, tersurat dan tersirat tu apa? Okey, tersurat dengan tersirat ke? Perbezaan dua ni, tersurat dan tersirat. Yang pertama, tersurat ni gunakan apa? Bahan yang diberi. Macam saya kata tadi, kamu hanya bina ayat berdasarkan apa gambar yang dibagi. Kalau nampak dia tengah buang sampah, ayat ni pasal buang sampah sajalah. Okey, so itu maksudnya tersurat. Okay. Kalau tersirat pula, kamu memberikan apa? Kesan ataupun sebab perbuatan itu. Okey. Sebagai contoh lah. Okey, sebagai contoh. Okey, bila katakanlah kamu dapat satu gambar dekat taman. Okay, dekat taman permainan. Saya tahu kat semua kat sini pernah pergi taman permainan kan? Okay, so taman permainan ni kita tahu dekat dalam tu boleh macam-macam aktiviti ada. Ada yang jogging, kalau dapat gambar tu ada yang tengah jogging, ada yang tengah main buai, okay, ada yang tengah berkelak, okay, ada yang tengah ambil gambar dan sebagainya. Katakanlah kamu dapat gambar macam itu. Okay, kita ambil satu. Nampak orang tengah berjogging. Kalau kamu just buat ayat, contohlah Ali dan Abu sedang berjogging di taman permainan itu. Katakanlah kamu titik rasa. Okey, ayat dalam masalah cuma tak ada elemen tersirat. Kamu kena bagi tahu sebab ataupun kesan aktiviti tu berjogging. Katakanlah berjogging. Kenapa dia berjogging? Untuk kekal sihat. Okey. So, satunya ayat kamu jadi apa? Akmal dan Kasim sedang berjogging di taman permainan tersebut untuk kekal sihat. Bila ada untuk kekal sihat di dalam ayat kamu ini, barulah ayat kamu tu boleh dikatakan ada elemen tersirat. Boleh faham saya? Okey lagi? Okey. So, saya bagi masa untuk anda semua salin dulu. Okey, nota kat depan ni. Perbezaan tersurat dan tersirat. Okey, sambil-sambil geng-geng kita tengah salin tu, saya nak cerita sikit. Bila kamu buat tersirat tu,
Okey, mungkin ada setengah tu bila dah tengah jawab soalan binayat ni dia kata okey, sir kata kena ada tersirat. Okey, lepas tu dia kata Ahmad dan Kasim sedang berjoging kerana mereka lapar. Tersirat ni ada tapi salah. Tu pun kena hati-hati. Kamu kena ada memberikan sebab yang logik untuk perbuatan tu. Contoh kalau katalah atuk sedang buang sampah ke dalam tong sampah. Kenapa atuk tu pergi buang sampah? Untuk menjaga kebersihan rumah. Itu satu. Yang ada kena-mengena lah. Yang tak ada kena-mengena tersiratnya. Buang sampah tu untuk menghalau binatang buas. Apa kena-mengena? Tak ada kan? Jangan ingat asal ada tu betul. Kena ada yang logik juga. Kalau ayah tengah cuci kereta, membasuh kereta, okay, kenapa ayah basuh kereta? Kerana kereta tersebut telah kelihatan berhabuk ataupun telah penuh dengan lumut. Contoh, okay? At least kamu bagi tahu sebab. Ataupun kalau kamu tak bagi tahu sebab kenapa dia buat benda tu, apa kesan perbuatan tu? Emak tengah goreng ikan dekat dapur. Okay, macam kita biasa nampak ada mungkin ada pernah buat soalan tu. Okay, emak tengah goreng ikan kat dapur gambar. So kamu pun buat emak sedang menggoreng ikan di dapur untuk makanan tengah hari. Okay, so untuk makanan tengah hari tu merupakan elemen tersirat dia. Okay, benda ni, elemen tersirat ni confirm tak ada dalam gambar. Dia punya tersirat je lah. Macam mana nak tahu untuk makanan tengah hari? Kita fikir logik. Okay, tak kisahlah kalau kamu nak buat untuk menyediakan makan malam ke, makan petang ke, makan pagi sarapan ke, tak kisah. Boleh. Nak bagi tahu kat sini, tersirat tu mestilah ada kena-mengena dengan perbuatan ataupun aktivitinya. Boleh faham tak saya? So kat sini saya nak tekankan bila kita masuk tersurat dengan tersirat ni, okay, pelajar kena tahu perbezaan ataupun cara nak menggunakannya. Okay, especially yang tahun 5 dengan tahun 6. Okay, so bagi nak mengelakkan kamu tersilap memilih tersirat tu, okay, kamu kena selalu buat latihan. Okay, selalu buat latihan. Maksud saya kenapa kena selalu buat latihan? Supaya kamu tahu pusing-pusing, okay, kalau pusing-pusing macam mana soalan pun pusing-pusing, dia punya isi tersirat tu lebih kurang sama je. Percaya je kat saya. Okay, so dia pusing-pusing sama je, dia macam lebih kurang je. Gambar ni pun boleh pakai tersirat yang ni, gambar yang ni pun boleh pakai tersirat yang ni. Okay, so dekat situ akan menyebabkan kamu kuranglah ataupun tak ada langsung membuat kesilapan untuk tersurat dan tersirat. Boleh faham saya? Okay, so bila kita dah follow tadi tu, dah ada tersurat dengan tersirat, okay, barulah kita punya ayat tu boleh dapat full marks dan follow semua 88 tu lah. Okay, contoh jom kita buat sama-sama. Katakanlah kita nak buat binayat dalam, kita nak praktis terus. Okey, kita nak praktis terus apa yang kamu dah belajar tadi ataupun dah diterangkan tadi. Okey. Katakanlah cikgu bina satu ayat Okey, dekat depan ni. Okey, ada contoh ayat kat depan ni. Abu dan Ali sedang berjalan kaki menuju ke kedai. Okey, sedang berjalan kaki menuju ke kedai. Dekat sini ada something wrong somewhere. Okey, ada kesilapan ataupun ada benda yang menyebabkan ayat kat depan ni saya tak boleh cakap full marks. Kenapa? So saya nak minta komen, boleh? Okey, saya silakan. Kamu tengok tuan-tuan. Abu dan Ali sedang berjalan kaki menuju ke kedai. Okay. So dekat sini kamu tengok, kenapa saya kata ayat ni tak full marks lah? Tengok balik peraturan 8 tu. Apa yang kurang dekat ayat ni? Yes, dia tak ada isi tersirat. Dia tak bagi tahu pun dia jalan kaki ke kedai ni untuk apa? Pergi kedai ni untuk apa? So kamu kena sambung kat sini. Untuk
membeli bahan masakan. Okey, bila ada yang ini boleh kita kata tersirat. Follow rules tak? Kita tengok mula dengan huruf besar, check. Okey, kejap saya pakai pen online. Mula dengan huruf besar kita boleh kata check. Okey, lepas tu ada subjek predikat. Okey, check. Okey. Sampai ke sini S dengan T, subjek dan predikat ada. Okey, kesalahan tata bahasa ada tak? Menuju ke kedai untuk membeli, tak ada. Okey, kesalahan tata bahasa tak ada. Kesalahan ejaan ada tak? Kita tengok. Semua ada. Okey, tak ada masalah. Okey, isi tersirat ada tak? Isi tersirat ada untuk membeli barang masakan. Okey. Lagi kita tengok ada penanda wacana tak? Tak ada kan? Memang tak payah ada. So tak ada betul. Okey. Lagi kita tengok ada noktah tak? Ada, guys. Ada. Okey. So, lepas tu kita tengok lagi. Satu ayat saja ke? Ya, satu ayat saja untuk satu gambar. Katakanlah gambar dua orang tengah pergi ke kedai. Okey, inilah cara kamu implement ataupun semak semula kamu punya ayat. Faham maksud saya? Okey. So bila 88 peraturan tu kita dapat follow ataupun kita dapat buat, okey, satu ayat yang follow 88 tu, insya-Allah markah 10 markah tu untuk semua sekali akan dapat. Okey. So, apa yang membuatkan kesalahan lagi satu saya nak share sebelum kita habis. Okey. Ya, kita memang setengah jam ni rasa macam baru je bagi salam. Okey, dah habis dah. Alright. Apa lagi yang membuatkan kesilapan kepada pelajar ataupun pelajar tak dapat full marks lah untuk 10 markah ni? Antaranya ialah pelajar tak tahu perbuatan ataupun aktiviti dalam gambar tu. Contohlah, ada gambar pekebun tu, tengah dia nampak dia tengah pegang sabit, ada lalang depan tu. Dia nak potong lah, kata macam nak potong. Dia tak tahu nama perbuatan tu. Okey, dia tak tahu nama kata kerjanya apa. Okey, macam selalu kita tahu menebas lalang. Tapi disebabkan dia buat memotong. Itu je silapnya. Okey, kita tak panggil memotong, kita panggil menebas. Itu silapnya. Itu pun merupakan kesilapan yang pelajar selalu buat. Tak kenal pasti kata kerja tu betul-betul apa sebenarnya. Okey. So, sebelum kita habis, okey, kita nak ataupun nak bagi kamu satu task. Okey, satu task tu apa? Kamu kena bina ayat. Kata kerja saya akan bagi. Okey. Kata kerja saya akan bagi. Kamu bina ayat yang pastikan follow semua peraturan dia. Jangan satu pun yang kamu langgar. Silakan sekejap Perkataannya adalah yang kamu kena bina. Okey. Perkataan senangnya guys. Memasak. Kepada mereka yang sedang menonton yang ada buku tulis, boleh tak bina ayat sekarang guna perkataan memasak? Saya akan tunggu selama seminit. Okey, so untuk bagi peluang kepada kamu untuk menjawab soalan kat hadapan ni sebenarnya. Okey. So, saya masih menunggu komen-komen anda. Okey, sila bagi komen-komen anda dan kami akan semak. Okey. Adakah dia menepati? Sebelum nak hantar dekat komen ataupun nak check tu untuk perkataan memasak ni punya ayat, check betul-betul 8 peraturan yang kita go through tadi tu. Adakah ayat kamu tu mematuhi semua? Kalau mematuhi, silakan hantar. Okey, silakan. So, sambil-sambil kamu yang tengah buat tu, yang nak bagi tahu kita akan bermula sekolah tak lama lagi. Okey, dalam 8 bulan macam itu, tak silap saya. Okey. So, semoga anda semua back to normal. Kita pun boleh pergi sekolah dan sebagainya. Okey. Nak bagi dulu, kita nak pergi bazar bos dulu. Mungkin katakan tak boleh pergi. Alright. Ya, kepada mereka yang sedang menonton, mungkin ada yang mungkin tak clear tadi kan, mungkin tak sure ataupun tak sempat nak dengar apa benda tadi atau yang kita dah go through tadi. Boleh bagi tahu, nanti kita akan admin akan komen, kita akan balas. Okey, mana yang terlepas. Okey, kepada mereka yang sedang membina ayat tu, saya pun akan bina ayat saya sendiri, tapi jangan zero. Okey.
Sekejap Okay, ini ayat saya. Okay, ini ayat saya. Okay, sebenarnya kita masih nak ambil dah sebenarnya, tapi tak apa. Kita nak ambil masa sikit untuk kita explain sikit ayat saya ni macam mana. Kamu boleh semak ayat kamu sendiri. Okay, kalau sama macam saya, sama tu maksudnya apa? Tak ada yang langgar 8 rules tadi. Yang pertama apa? Mula dengan huruf besar dia. Okay, subjek predicate-nya ada. Okay, subjek dan predicate-nya ada. Noktahnya ada. Tak ada kesalahan ejaan, tak ada kesalahan tata bahasa. Okey, tak ada penanda wacana, tak ada seterusnya selepas itu, tak ada. Okey, hari ini pun tak ada. Okey, and then satu ayat saja. Okey, satu perbuatan saja. Okey, dalam satu ayat ni. And then tak ada juga kita panggil apa? Kita ada juga tak ada juga yang tak letak isi tersirat, sebab isi tersirat kita ada ni isi tersiratnya. Mak tu masak, kenapa dia masak? Sebab ayah dan kakak akan pulang sebentar lagi, pulang ke rumah. Okay? So bila kita tengok follow 88 rules tu, okay, bila kita tengok tak ada yang kita langgar, so insyaAllah markahnya full akan dapat 2. Okay, so semak balik jawapan-jawapan anda ni semua. Okay, kalau kata menepati, insyaAllah betul. Okay, so itu saja sebenarnya perkongsian saya dari PLF Faris dari Lahazan Education untuk anda semua. Okay, seronok meluangkan masa dengan anda 30 minit dapat share benda ni. Okay, perkara dari 8 rules. Okay, kita dah implement pukul 88 dalam satu ayat. Okay, bayangkan 8 rules tu kita buat dalam satu ayat. Very excellent. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi di next live bersama saya.